Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah saya nak buat sedikit perkongsian pada hari ini, tengah hari ini, sebelum zuhur ni. InsyaAllah dalam 15 minit hingga 20 minit. Seperti mana biasa, sebelum kita mulakan kita sharing, kita mulakan dengan umul kitab, fazilat yang diakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum keluarga, sahabat-sahabat baginda, dan guru-guru kita, mak bapak kita, kaum muslimin muslimat, sama ada yang masih hidup dalam dengan dunia, khususnya kepada kaum keluarga kita yang telah karamatullah dan kepada klien-klien kita yang telah karamatullah. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Terima kasih siapa yang join ni. Semua terima kasih banyak. Okey. Sedikit ni lah untuk memberi sedikit perkongsian ilmu untuk perunding takaful, terutama di grup takaful di kelas dan grup usrah neraka. Dan yang keduanya lah untuk pada pelanggan atau prospek yang ada kat sana luar sana lah. Okay. Saya akan buat dua senario. Yang pertama adalah peranan utama takaful ini adalah peranan utama. Peranan utama takaful adalah yang pertama adalah untuk melindungi pendapatan. Sebagai income protection. Dia banyak peranan takaful banyak. Tapi hari ini saya nak cerita pasal income protection, perlindungan pendapatan. Kenapa kita perlu melindungi pendapatan kita? Sebelum tu kita flashback kepada sharing saya yang pertama, iaitu dalam perancangan keuangan Islam. Ada line yang pertama yang kita kena buat adalah semua ni termasuk dalam perunding sama ada klien, adalah kita kena buat cash flow, aliran tunai. Sekarang zaman PKP ni lagilah kita kena buat perancangan aliran tunai kita atau bajet kita dengan teliti. Debit and credit tu. Cuba dan kita kena menggunakan sepenuhnya kemudahan monetorium yang diberikan. Jangan belanjakan duit tu, tolong jangan belanjakan. Cukuplah dengan shopping online tu, dah lah tu. Jadi duit tu kita invest tempat lain, letakkan tempat-tempat yang selamat. Jadi yang mana sekarang ni jangan expect tu untuk mendapatkan return yang tinggi dalam pelaburan, sebab keadaan ekonomi yang tak menentu ni, yang dengan masih yang macam ni tak mungkin kita dapat buat pelaburan ataupun investment yang dapat good return, terutama dalam property. Okey. Jadi cash flow, sekali cash flow. Okey, cash flow ni debit tolak kredit, pendapatan tolak perbelanjaan akan dapat baki dia berapa. So from the baki kita kena bagi dua, iaitu 30% adalah untuk protect dan the rest 70% untuk reinvestkan balik untuk generate more income, sebab kita tak tahu. So 30% adalah untuk protect. Protect apa? Protect income kita. Kenapa kena harus protect income kita? Sebabnya musibah tak tahu bila. Okey, apabila terutamanya saya concern kat sini apabila berlakunya hilang upaya. Saya tidak menyebut soal kematian, sebab kematian ni orang tak takut, terutamanya orang lelaki. Orang lelaki memang tak takut. Macam YB Ayub semua tak takut tu. Mati tak takut dia. YB Ayub akan ulama saya tu adalah tu. Mana dia mati tak takut. Orang lelaki lagi lah mati. Biarlah mati, anak aku besok pandai lah hidup sendiri. Itu orang lelaki. Orang perempuan lain sikit, insyaAllah. Jadi mana dia, kita kena 30% daripada kelebihan keuangan tadi lah untuk protect income. Protect income. Banyak mana yang kita harus protect? Banyak mana? Kenapa? Pertama, banyak mana kena protect dan kenapa kena protect? Pertama, kenapa dulu? Kenapa kena protect? Sebabnya bila berlaku hilang upaya, kita harus tidak, kemungkinan besar tak dapat income dah. No more income. Bila hilang upaya. Kematian, kita dalam bila berlaku kematian kita tak nampak.
tak nampak. Dah mati, tutup ke bumi, selesai masalah. Tak nampak. Tetapi berlaku hilang upaya atau hari tua dan tak mampu bekerja lagi, kita nampak. Anak kita tak nak makan, contohnya nak beli diapers, tak ada duit. Jadi kita ambil. Sebab tu, saya lebih concern kepada hilang upaya kekal. Bila berlaku hilang upaya kekal, income tak ada dah. Income tak ada, anak-anak nak makan apa? Kehidupan perlu diteruskan. Okey. Itu yang pertama sih. Kehidupan perlu diteruskan. Siapa dak menyara hidup isteri kita? Kalau sekarang ni pula, saya perhatikan ramai zaman sekarang ni, zaman milenium ni, ramai pula saya jumpa yang bekerja bukan isteri tau. Yang bekerja bukan suami, isteri. Sekarang ni banyak isteri yang bekerja, suami tak bekerja. Ataupun isteri gaji lebih besar daripada suami. Ini be careful. Bermakna bila contohnya isteri yang bekerja, kalau yang meninggal tu suami tak ada masalah. Tapi yang meninggal isteri bermasalah. Jadi sekarang ni senario dia adalah sama ada yang hilang upaya atau meninggal tadi suami atau isteri, semua ada masalah. Okey. So kenapa to protect income? Kita ambil hilang upaya, satu, nampak depan mata kita, alamak macam mana nak beli susu anak. Kalau tadi suami yang bekerja, isteri terpaksa kerja yang terpaksa, yang tak mahir bidang dia. Kalau isteri yang bekerja pula, suami tak kerja, lagi susah hati. Okey, makna dia, so mana ada suami dan isteri yang masing-masing bekerja, kena ambil satu polisi yang dia panggil loving couple policy, protects each other. Isteri lindungi suami, suami lindungi isteri. So, nak kira nanti boleh PM saya lah. Okey, lepas tu, itu kalau makna dua-dua bekerja, mana dia panggil loving couple ni, suami ambil untuk isteri, isteri ambil untuk suami. Jadi, adalah dia punya benefit banyak kat situ. Okey, dan yang keduanya, kenapa pentingnya income protection adalah kalau ditakdirkan meninggal dunia, tadi hilang upaya. Meninggal dunia pula lagi susah sebenarnya. Bila meninggal dunia, pasangan kita kena meneruskan kehidupan. Okey. Pertama, anak terus kena sekolah. Rumah kena bayar. Kena kita macam biasa. Dan kalau Herman ni pula, aduh, orang handsome lain. Okey, Herman ni calon tu. Okey, mana dia? Okey, maknanya kalau dia panggil suami, keluarga kena meneruskan kehidupan. Yang keduanya, kalau meninggal dunia, hutang-hutang kena bayar. Hutang-hutang yang ditinggalkan kena bayar. Makna bila meninggal dunia, kita hanya tinggalkan, kita hutang, kita kena waris kena bayar. Dan waris juga kena menanggung kehidupan keluarga yang ditinggalkan. Isu dia adalah, sanggup tak waris kita menanggung kehidupan keluarga yang kita tinggalkan? Yang pertama. Isu yang kedua adalah, sanggup tak waris tadi membayar hutang-hutang kita? Kalau sanggup, Alhamdulillah. Jadi kalau sanggup, tak sanggup, carilah grantor. Grantor siapa grantor? Cari kita orang lah untuk jadi grantor. Bila grantor, of course minta upah. Upah dia apalah? Tak banyak, kena kira. Okey. Jadi, okey, itu. Jadi, banyak mana yang kita protect? Banyak mana yang kita protect? Okey, banyak mana kita protect? Ada dua kaedah. Ada dua kaedah. Dua kaedah pertama adalah kaedah mengira sekurang-kurangnya setahun kehidupan. Banyak mana kehidupan. Contohnya, kos menyara kehidupan kita sekeluarga sebulan RM5,000. RM5,000 mana setahun kehidupan? Mana dia? 5,000 kali dengan 12. Jawapan dia lah RM60,000. Mana kita income protection kita lah hanya RM60,000. Tidak termasuk hutang-hutang. Tidak termasuk cost education anak kita masuk di IPTS atau IPTA. Mana untuk dia survive. Ini merujuk kepada surah Al-Baqarah 240. Iaitu adalah kamu menyediakan setahun kehidupan. Kalau ikut teori yang sebetul, teori perancangan keuangan yang ideal adalah untuk 10 years survival. 10 years survival. Kalau selalunya saya jumpa klien-klien saya, prospek saya advise dia adalah untuk at least 8 years survival. Kenapa 8 years survival? This based on my real experience. Apabila orang hilang upaya, kebanyakan berlaku dia tak boleh bekerja 5 hingga 8 tahun atau lepas tu meninggal dunia. Memang dia
edit 8 tahun kehidupan. Jadi kalau sebulan 5,000, setahun dah 60,000. So untuk the ideal income protection adalah at least 600,000 or 500,000 at least. Dan kalau ikut teori investment pula, kita tengok return from investment. Kalau kadar sekarang, kalau kita simpan di tabung haji dengan kadar pulangan 3%, tabungan 3%, lagilah banyak kita kena ada plan income protection. Jadi dah habis masa, lebih 5 minit. Lama-lama orang boring. Jadi boleh ilmu sedikit beri manfaat. Jadi mana dia kenalah. Okey, sebelum saya akhiri ni tengok kawan-kawan saya dalam grup sini, dalam saya tengok saya live ni, semua dah ada polisi takaful dan insurans. Okey, advice daripada saya adalah balik ni, buka balik polisi-polisi yang kita ada. Listkan berapa banyak kita ada polisi. Asingkan dulu. Polisi ni ada dua, iaitu takaful dan insurans. Asingkan dulu, yang insurans asingkan, yang takaful asingkan. Jadi kalau boleh, yang insurans tu macam mana yang buat yang patut lah. Sebab bila insurans tak patut syariah, tukar kepada takaful. Tapi kalau dah ada sakit, dah ada 3 serangkai, dah kencing manis je, sakit orang kaya macam orang kaya sakit kencing manisnya, darah tingginya, jangan, itu kena darurat. Darurat, biarkan teruskan. Lepas tu yang takaful teruskan. Tengok pula tempoh dia cover sampai umur berapa tahun. Date dia tamat tempoh perlindungan. Tempoh perlindungan tu bila? Kalau boleh tengok sampai perlindungan umur 75 tahun. Kalau boleh. Kalau tak ada, ambil polisi baru, tambah. Yang polisi lama jangan tutup. Ini sibuk, jangan tutup. Ini sibuk nak ambil polisi baru, tutup lama. Jangan tutup. Bahaya, jangan tutup. Okey. Apa ni? Ya, insyaAllah, Jerman. Kita jumpa lagi, insyaAllah. Okey. Jadi, mana dia? Itu saja lah, mana polisi ada, tolong listkan balik. Pertama, tengok bila tamat tempoh. Yang kedua, tengok jumlah sum cover dia ada banyak mana. Jumlah perlindungan dia. Kalau tak ada, PM saya boleh, insyaAllah. Saya akan terangkan balik. Saya sebab tak ada, sekarang ni depan saya tak ada sampel polisi. Kalau tak, boleh saya tunjukkan dalam sini, insyaAllah. Jadi, akhir kata, salah dan silap. Mohon maaf banyak. Mudah-mudahan sedikit ilmu ni beri manfaat kepada semua. Dan mudah-mudahan kita berjaya, sama-sama berjaya dunia dan akhirat. Untuk grup-grup saya selalu PM, kempen Jom Berselawat kita teruskan. Mudah-mudahan kita menjadi kekasih Rasulullah SAW. Itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.